semua dah mula sekolah. Dah busy lah. Okey. Dah busy. Saya ada 2 orang anak sekolah. Siapa yang sekolah-sekolah. Nanti kelab saya pun busy balik lah jadinya. Sebab Yalah. saya ramai yang ibu-ibu yang lepas dia hantar anak, dia lepak sini kat kan. dalam. Minum sihat kat sini lepak. Kita tapi Betul. nak makan canai lagi. Yes, okay. Tajuk kita hari ni. So, Asyik sendawa je. Siapa tu? Bukan dulu. Macam ni je. Ataupun bila tak ada orang selalu kita Kita orang musik sikit je sendawa tau. Sampai picit-picit je. musik je tapi picit lagi musik je. Teruk kan. Lepas tu dulu tapi masa tu dah melahirkan anak lah. Okey. Dah melahirkan anak. Tak, saya tengok iklan kat Kelai lah kat TV macam kau tolong urut aku je, baru kau je. Drama. Anak pun heran. Kita pun heran juga, malu juga kenapa ya. Je. Drama je. Tapi mak saya cukup marah kalau saya apa ni? Mak marah kan? Yelah, kat rumah tak ada kontrol lah. Tak ada kontrol sweet lah. Siapa tu boleh tak bagi hai? Sekejap, sebelum tu Akik sembang dulu. Saya macam biasa saya nak tengok dekat handphone dia. Ya, saya kena share lah sebab ini kita live daripada Kak As punya Facebook. Saya dah biasa saya coach Asmi Rahsia dah usia 50 tahun. Ini coach saya Ko Fatimah. Dia usia 47 kot. 45 lah kau dah lebih-lebih. Pada tahun 2020 ni alhamdulillah Allah panjangkan umur, Alhamdulillah. dapat rezeki sampai tahun 2020 yang dulu masa zaman kecil lah, remaja juga lah masa tu kan. Saya fikir macam boleh ke capai ya umur Yalah, 2020. sama juga. Saya kira-kira masa tu umur aku 45 boleh ke macam yang saya pula macam mana umur aku 50 nanti rupanya macam ni. Alhamdulillah masih sihat. Boleh buat live pula, tersangka pula ya kan 50 umur nak menyorok dah. Menyorok belakang dah nak merendam diri. Betul. Kan macam takkan ada hewak dah macam ni kan, tak ada kecoh dah. Betul. Tadi cerita pasal sendawa kan. Memanglah lepas bersalin tu kita rasa sendawa je, tak tahu kenapa. Katakan angin masuk ke macam tu. Rupanya itu adalah punca daripada pemakanan kita sebelum ni. Tambahan Cik Hamdan. Cik Hamdan, hai, Assalamualaikum. Cik Hamdan dapat masak. Yeay. Cik Hamdan selalu sendawa tak Cik Hamdan? Selamat pagi. Sekarang Siapa lagi ke dalam ni selamat pagi. Selamat pagi, give love gitu. Kita orang pun kita orang sudah ceritakan tajuk sendawa. Dulu kenapa saya selalu sendawa je. Cuba cakap kau kenapa saya sendawa je agak-agaknya. Tapi masa tu sudah on program belah ke belum? Masa tu belum lagi. Saya baru masuk tahun keempat. Saya mengalami pengalaman saya dulu tu. Lama dah sendawa je sampai kita orang macam mana makan ubat itulah, makan ubat ini, kita tak tahu kan jalan penyelesaiannya. So sekarang kita dah tahu dah nak baik tu bukan dengan ubat saja, kita kena cari punca dia. Apa punca kita jadi macam tu? Tak selesa kan bila kita sendawa je. Coach pernah alami tak sendawa je? Actually dulu saya selalu sendawa. Sama je. Sebab saya pun sahaja sebab saya dah bersalin. Dia belum bersalin lagi pun dah sendawa je. Tadi. Sebab tu saya kata, mak saya selalu marah bila saya sendawa. Saya pelik, kenapa mak saya jarang sendawa? Kenapa mak saya jarang kentut? Sorry pun. Tapi kentut pun ada dua ni kan. Ada yang busuk, ada kentut yang macam nak keluar angin dia. Tapi tak keluar-keluar pun juga. Tapi yang macam sembelit nak kentut tu lagi teruk lah kan. Tapi sebenarnya setelah saya mengamalkan nutrisi, saya pun tahulah apa itu, kenapa saya sendawa saja dulu setelah saya belajar ini. Rupanya saya belajar pasal usus saya, nutrisi seluler, apa yang ada di usus kita, kenapa saya, walaupun saya tak gemuk saya rasa, tapi saya tetap ada masalah kesihatan. Kalau tidak orang kata obesiti itu punca penyakit kan, tak semestinya obesiti itu tapi selalunya itu memang betul, tapi tak semestinya orang tak gemuk tu dia tak ada penyakit. Macam ni yang kita tahu kat sini, kita belajar mengenai nutrisi seluler. Lagi cakap. Tengah laju, enjin tengah power, enjin tengah power. Kenapa kita boleh mengalami sendawa saja? Sebab mungkin kita punya usus tu dah tersumbat kan. Dia punya tak lancar dah, dia punya apa nak cakap, wilai-wilai dalam usus kita tu sebenarnya ada wilai.
Ada wilai-wilai, ini namanya wilai. Saya tengah menulis. Ada macam saya tengah tulis. So vilai-vilai lagi? Dalam usus kita yang panjang tu sebenarnya ada wilai. Wilai tu yang berupa seperti kita punya iklan, macam iklan apa tu, tuala. Dekat tuala tu kan iklan Soflan kan, dia lembut macam tu kan. Jadi mungkin di antara wilai-wilai tu dah tersumbat macam tu kan, dah dipenuhi dengan kotoran. Jadi kita punya nutrisi tak dapat menyerap. Kita pula tak bersihkan usus kita. Kita duk tambah lagi makan Isyamuddin. Cik Isyam tu dia masa coaching 21 hari tu. Online coaching 21 hari. So Kak As punya club member ke? Masa dengan Sharon tu. Oh. Cik Isyam nak gain weight. Jom sembang dapat. Okay, right. So, siapa yang maybe nak gain weight ke, nak lose weight ke, sebenarnya perut benda yang pertama dikena jaga dulu. So, macam biasa, saya umur 45 tahun, tadi kita dah share sikit, ulang balik sikit je. Dulu ada masalah, saya perut selalu kembung, saya punya masalah jerawat, saya teruk. Saya ada nafas yang berbau. Saya tak ada masalah jerawat lah, cuma saya kusam kulit hitam. Saya salahkan matahari lah. Oh, matahari. Pada sekolah panas kan, jadi bintik hitam macam tu. So sebenarnya benda tu semua daripada perut. Daripada usus. Betul. Kita dah musnahkan bakteria baik dekat usus kita tu. Betul. So kita dah matikan tentera kita. Bila kita tukar cara makan yang betul, bukan hanya turun berat badan aja, tapi sebenarnya dalam masa yang sama saya punya jerawat dah banyak hilang. Kalau tak dulu jerawat kat sini, kat kening, jerawat dekat tepi telinga, jerawat kat belakang ni. Macam kotor je nampak kan? Macam kotor je. Betul. Sampai kawan mengitis ke sini banyak jerawat. Macam adik lah. Kawan saya kata apa? Macam kenapa muka kau boleh macam? Muka saya sengit sebab dia bengkak. Muka saya sengit. Ada orang kata bila kita dah bersalin kan, dia bersih keluar sekali dengan tak tahu betul ke tak betul. Padahal tak pun. Selagi kita tak betulkan pemakanan kita kan, tak makan yang nutrisi yang betul, tak mengamalkan cara hidup yang betul, memang benda tu akan tetap ada je. Sebab itu sekarang kita nak cari punca dia. Kita nak selesaikan punca dia macam mana boleh jadi macam tu. Kita tak semestinya kena ambil ubat saja. Ubat tu cuma orang kata melegakan. Lebih baik kita selesaikan punca dia tu. Kenapa boleh jadi jerawat macam tu. Okay, so kita nak share hari ni adalah tadi Kak Az dah tunjuk dah mengenai usus. Kak Az tahu tak panjang dia berapa? 2 kali kita ke? Tak. Semalam saya baru baca, rupanya panjang dia lebih kurang 9 meter. 9 meter. 9 meter meter boleh buat 2 pasang setengah baju. Banyak juga. 2 pasang setengah baju. So 9 meter. So bayangkan benda tu 9 meter berlengkar-lengkar dekat perut. Yalah, orang kata kan kalau potong sikit sebab kalau usus dah potong sikit, dia kata tak apa, usus kita panjang. Sebenarnya setiap inci tu ada dia punya fungsi dia. Betul. Setiap inci tu. Walaupun potong banyak ni je, ada orang kata saya dah kena potong usus. Saya pernah dengar ada orang potong 1 meter pun ada. So dia tak boleh makan banyak benda. Inci 1 kaki ada dengar. Orang macam tu selalunya dia dah kena ulcer teruk ataupun dia dah kena colon cancer. Kolon tu maksudnya usus. Ada orang tanya kolon tu apa? Dulu saya pernah share kat dalam kelas, kolon tu apa? Saya kata kolon tu usus. Sebab macam mana boleh jadi macam tu? Sebab kita ni makan macam-macam. So kita yang matikan bakteria dalam bakteria baik dalam badan kita tu ada bakteria baik. So kita makan macam-macam makan lama-lama dia pun jadi lemah tau. Bila dia jadi lemah senanglah macam bakteria jahat yang jahat pada datang menyerang kita. Sebab itu orang kata dalam badan tu ada sama juga yang real ada baik ada jahat kan. Dalam badan tu sama. Semua benda ada balance. Balance. So sebab tu saya suka dengar ada satu orang Cina biasa dia kata yin and yang. Yin and yang tu sebenarnya energi yang balance. So dalam perut kita pun sebenarnya kena ada benda yang balance. So kalau kata bakteria ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang kolesterol, ada kolesterol baik, ada kolesterol yang tak baik. Irawati ni apa tu dari Indonesia kan? Indonesia, kawan. Doktor Indonesia ni. Okay, so sekarang ni kita nak beritahu dulu antara benda-benda yang menyebabkan kita punya tanda-tanda yang kata perut kita tak sihat. Usus tak sihat, tanda usus tak sihat. Siapa yang tahu? Saya nak ambil kertas sekejap. Kertas apa? Kenapa ambil kertas? Sebab kita ni memang kena jaga kesihatan usus kita. Bila usus kita sihat, dia akan menjadikan semua sihat. Betul tak? Macam Nabi pesan,
perut punca segala penyakit. Sangat penting untuk kita menjaga usus kita. Siapa yang lah banyak sangat tu? Irawati. Terima kasih Irawati. Irawati bagilah sangat banyak. Terima kasih. Give love, give love, give love. Yeah, thank you. Hishamuddin. Muslim. Oh, dengan Irawati. Kak Umu. Okay. So, semalam saya pun nampak ni kita orang cari tahu sebab nak share dengan semua orang. Antara tanda-tanda dia selalunya. Antara tanda-tanda dia biasa usus tak sihat. Usus tak sihat ni selalu sembelit, ciri berit. Sembelit tu maksudnya ada orang kata, saya buang air besar hari-hari, tapi kalau duduk dalam toilet lama tak keluar-keluar, itu pun sembelit. Jangan bawa telefon dalam tandas. Nanti boleh menyebabkan duduk lama. Betul. Boleh menyebabkan sembelit. Dan lagi satu, rasa pedih dekat ulu hati. Iyalah betul. Yang ini pun baru 2-3 hari yang Gaviscon. Betul. Ada 2-3 orang, ada 2-3 hari yang lepas ada seorang customer datang kat kelab saya. Dia beritahu, dia kata dia macam nak tarik nafas rasa susah. Dia rasa susah. Dia kata sakit jantung ke apa ke. Saya kata doktor kata apa? Doktor kata tak ada apa-apa. Saya kata itu ada masalah perut. Saya kata tu sebab gas dia keluar, gas tu akan tolak dekat kita punya bahagian hulu hati. Sebab tu kita rasa macam pedih-pedih sikit hulu hati, dia susah nak bernafas. Gas tu tak ada arah nak pergi dah. Tak boleh bawa. Dia akan gas akan naik atas balik. Sebab tu antara orang yang ada masalah perut teruk juga selalu pening kepala. Ya betul lah, sakit kepala. Lepas tu dia susah nak mengingat sesuatu tau. Memang sakit sangat. Dia kata dia migraine, kenapa? Tapi bila kita kata kan, minumlah air banyak. Orang tak nak lah, tak boleh lah apa semua. Lagi kau siapa dia tanda-tanda yang usus tak sihat. Okey. Dan lagi satu, rupanya usus tak sihat ni menyebabkan kita selalu nak minta gula. Kenapa gula? Sebab dia akan perut kita ni sebenarnya akan terganggu tapi macam ni lah, disebabkan dia makan macam-macam sebelum ni, so menyebabkan perut dia tak stabil insulin. Bila tak stabil insulin, rupanya menyebabkan dia rasa nak makan banyak gula. So gula tak semestinya manis, maksudnya dia suka makan roti, dia suka makan benda yang menyebabkan gula dia tinggi, makan nasinya banyak, sebab dia akan menyebabkan gula naik dalam dia punya badan. Tapi yang paling kesian sekali kalau kita sakit, kalau usus tak sihat ni, kita boleh jadi anxiety. Ya betul. Anxiety, kemurungan, semua kita yang buat. Yang buat kan. Kenapa pula? Rupanya sebab dia mengganggu, dia menyebabkan kita jadi insomnia, jadi kurang tidur. Tidur tidak teratur. So nampak sangat kita dah mengucirkan badan kita kan, mengucirkan sistem usus kita. Maknanya penyakit ni bukan hari ni kita makan terus dapat, tapi selalunya dia 10 ke 15 tahun akan datang lah benda ni baru jadi. Sebab itu saya selalu nasihatkan anak-anak saya kan, janganlah makan macam ni, minumlah air banyak, tapi macam-macam ada bagi alasan. Tapi bila sakit mak pening kepala mak apa semua. Budak-budak mana nak dengar cerita? Betul. Dia selalu sendawa pergi ke doktor kata appendix. Mula-mula masa tu tak tahu pasal nutrition kan. Sekarang dah tahu, kita kata apa lagi kan, mak dah cakap kau tak nak dengar kan. Buat je macam cakap. Tak nak ikut juga. Bila dah sakit mak. Betul. Dia minum air banyak susah. Tak boleh lah. Sudah. Sendiri tanggung. Sebelum bila dia kata apa-apa je, mak dah cakap dah. Tak ada sudah. Rasanya mungkin sebab tu juga kot kenapa dia orang selalu tidur lewat sekarang. Orang perasan tak remaja sekarang tu. Sebab bila dia orang ada masalah perut, menyebabkan dia orang susah untuk tidur. Insomnia tadi tu. Yes, menyebabkan seorang dia tidur sebab itu akan ganggu kita punya hormon. Kalau tak silap hormon tu nama dia serotonin. Ya betul serotonin. Serotonin. So menyebabkan dia rasa macam susah nak tidur. Bila hormon terganggu biasalah menyebabkan dia jadi penat dan letih sangat-sangat. Bila waktu siang dia tak ada rasa tenaga, tak ada tenaga. Okay. So, siapa kat sini yang senang naik jerawat? Macam saya tak naik jerawat. Saya daripada dulu memang tak naik jerawat. Cuma saya tak perasan muka saya ni hitam kat sini hitam. Lepas tu saya selalu sendawa. Lepas tu buang air. Tapi saya okey, buang air besar okey. Cuma kadang-kadang rasa nak buang angin je, pelik kenapa dulu kan. Rasa nak maksudnya senang nak terkentut. Senang terkentut tapi taklah bau surau. Jangan malu, kita semua sama kan. Cuma kita ni menceritakan pengalaman kita. Sebab setiap orang dia berbeza sebab
jerawat pun sebenarnya punca daripada masalah usus. Yalah sebab tapi saya tak tahu kenapa saya punya muka bintik-bintik hitam ada usus, masalah usus juga ke kan. Actually daripada baca semalam, saya baca banyak benda artikel saya baca, kebanyakan semua usus yang kan? orang alami semuanya punca dari usus. Tapi masalahnya kita bila dah macam tu kita kata kulit kita tebal lah apa kan, kita cuci kikis muka kan semua ada. Tapi pakai tak ada kesan pun. Betul. Tak ada kesan apa-apa pun. Aina Datul. Lepas tu kan nak cerita cerita je pasal ni, pasal kita dah ambil nutrisi kan. Okay. So, bila ada masalah kulit, lagi satu, antara benda yang paling penting rupanya Fiber. dia panggil inulin. Inulin ni kita tak boleh, badan tak boleh keluarkan inulin. Inulin sebenarnya sangat penting. Mana kakak Azmi? Inulin tu bukan bakteria. Inulin bukan bakteria. Prebiotik. Dia bukan bakteria pula dah. Dia bukan macam dia merangsang dia pun makanan untuk kita punya bakteria baik kat dalam perut. Merangsang. Bakteria maknanya baik. badan tak boleh hasilkan insulin ni, kita boleh bawa, kita kena bawa masuk daripada luar. Nanti boleh check lah dekat Google apa kegunaan Inulin. Inulin sebenarnya kalau kita ambil kerap, dia akan bantu mengelakkan risiko kolon kanser. Kolon kanser tau. Lagipun kan sebenarnya kita ialah pemakanan tu kan. Kita kesian kat usus kita. Kita berhati-hatilah dengan apa yang kita makan tu. Macam kalau macam jajan ke apa kau contoh macam banyak ada bahan kimia. Macam ni. Bukan ubat saja. Macam tepung pun sama kan. Sebab dia banyak chemical untuk Chemical proses. lah. Bukan bahan kimia. Chemical sama. Maksudnya ingatkan bahan kimia yang selepu macam, tapi adalah nama sains-sains dia kan. Betul. Gunakan dalam pemprosesan tu. Sebab kita tak galakkan ambil frozen food selalu. Makan yang daripada putih-putih macam tepung. Boleh makan tapi jangan selalu. Semalam juga lagi satu saya baca kan, rupanya dia kata kalau orang yang ada masalah pada usus ni, dia akan ganggu pada kita punya sistem imun. Oh ya betul-betul sebab badan tu dia macam berusaha nak mengeluarkan nak protect kita. So bila dia usaha untuk protect, dia kata tapi disebabkan perut you sudah tak sihat terganggu, rupanya sistem imun boleh serang badan kita balik. Itu yang jadi penyakit autoimun kan. Betul. Autoimun tu yang penyakit yang merah tu ke? Sebenarnya bila saya baca balik mengenai dia punya macam disebut-sebut tu, antara penyakit yang sama macam ni dia panggil SLE. Yelah yang ada muka merah tu kan, kita kesian, kita kata macam mana lah dengan kulit. Betul. Rupanya tu semua daripada perut Betul, daripada perut. So kena be careful sebab kadang-kadang kalau you rasa macam you senang demam, senang batuk, orang lain sesama you senang berjangkit, maksudnya imun sudah sangat rendah. So bila imun sangat rendah itu yang senang dapat penyakit. Penyakit berjangkit. Betul. Penyakit berjangkit tak sama tau dengan penyakit tak berjangkit tu like sebab obesity. Ni penyakit berjangkit ni macam batuk-batuk kita senang kena pada sistem pertahanan badan kita lemah. So solusinya adalah kena ambil banyak fiber. Okay. So fiber ni tak sama ke dengan sayur-sayur, dengan buah-buah kat luar tu? Sama. Maksudnya tak sama lah. Khusus pada kat luar tu kan kasar-kasar kena punya. Bukan. Maksud saya sama tu adalah ada orang kata saya tak ambil ni tapi saya makan buah, makan sayur. Boleh makan buah sayur tapi kena pastikan perut kita kuat untuk proses. Lain lagi satu yang ni memang terbukti. Betul. Suci murni, bukan suci murni maksudnya dia. Dan tak semua orang suka makan buah, makan sayur. Ini dia serap. Yang kita ambil tu kan mungkin dia bahan kimia juga daripada kilang semua kan. Kilang ladang. Fresh lah. Nampak dia fresh. Sebenarnya kita tak tahu dia betul? penanaman dia macam mana. Susah lah kalau nak kira semua macam tu orang cakap kan. Tapi ni penyelesaian mudah, kita ada fiber inulin. Betul. Rizal Kiraman. Siapa kira Rizal Kiraman? Pesan juga Rizal Kiraman. Kita cerita pasal tajuk usus. Kenapa asyik sendawa je. Okay. So sekarang ni kalau ada orang kata saya tak suka makan sayur, saya tak suka makan buah sebab tu saya senang sembelit, jerawat saya banyak, kulit saya kusam. So kita ada solution, kita ada mixed fiber with inulin. Yang pentingnya ini adalah ekstrak daripada apple.
Ini boleh campur dalam shake juga sebenarnya. Ya, Boleh betul. campur dalam shake ni. Boleh campur dalam ni, sangat sedap rasa dia. Ini adalah extra. Dia rasa dia manis seperti apple. Lepas tu dulu saya ambil ni, tahu dia campur ni. Tu kakak saya kata kenapa muka dah nampak bersih. Saya kata dah saya ambil ni je. Saya google lah gambar bagi dia. Takkan kau ambil ni je boleh bersih, kata dia. Memang betul, saya pun tak tahu kenapa. Macam mana saya ni je betulkan makan saya tambah ni makanan gantian untuk sarapan. Hasilnya sangat menakjubkan. Sebab usus kita jadi sihat. Yelah, usus sihat, semuanya jadi bersih lah, lancar, cantik. Correct. Tapi kena minum air cukup juga. Tak boleh bergantung pada ni je. Ni bukannya ubat, ni makanan gantian. So siapa nak ini senang boleh cari dengan Kak As. Boleh. So, ya PM. So ini memang yang the best fiber with inulin. Saya tak ada jerawat. Tak ada jerawat. Kulit kusam kot. Tak ada jerawat. Okay, so okay, kita nak tengok cara bancuh dia lah Kak As. Boleh Kak As juga. pegang ni, nanti saya ambil gelas. Kita tunjukkan cara bancuh ni, senang sangat dan rasanya sangat sedap. Walaupun dia kata ni apple kan, tapi masa mula-mula saya makan dulu, saya rasa macam minum air jambu tau. Air jambu yang kita campur serbuk tu. Lepas tu boleh minum, bila-bila pun boleh minum. Buat macam minuman biasa. Okay. Air. Ya, ni saya punya teh je dalam ni, teh. Bawa dari rumah. Okay, Kak As boleh ambil satu sudu. Satu sudu. Ni, satu sudu fiber. So, cara untuk bancuh kita punya fiber sangatlah senang. Pertama senyum dulu. Ya. Nak buat apa-apa semua kena senyum dulu. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Isi saja satu sudu. Wow. Dia serbuk dia sangat halus. Okay, isi saja satu sudu. Kacau, kata anak saudara saya. Lepas tu kacau. Woo. Yeah. Ini dia saja fiber saja, tak campur shake lah. Okay. Dah macam bedak lah, macam bedak. Jangan sapu kat muka sudah. Klik. Yeah, kacau. Siap. Silakan. Sangat sesuai, boleh diminum seisi keluarga. So waktu parti ke apa ke boleh gantilah you punya air-air yang manis-manis tu Jadi kan. bila orang balik kan tak ada sakit perut ke apa kan. Ni pekat je buat ni. Sedapnya. Boleh je buat cair boleh. Sedap. 2 liter air pun boleh. Tak nak saya ada teh. Saya ada teh. Okey, satu lagi kan saya nak tunjuk. Kita ada lagi satu. Kita ada Hello. Concentrate. Yeah. Yang ini saya boleh bagi Kak As rasa. Yang ni Kak As rasa, okey? Saya dah rasa dah minum kat rumah dah. Yalah, of course. Diorang yang merasa. So, kita nak tunjuk dah diorang cara bancuhnya macam mana. bancuh. Mesti dia orang ingat mana rupa dia, mana rupa. Okey, so semua orang dah tahu sekarang ni kita punya fiber bentuk dia serbuk. Yang ini bentuknya cecair. So senang untuk kita minum. Okey, so buat juga. yes. Mana gelas? Gelas kat sini. So, ini gelas. Kalian boleh ambil air. Di mana yang di sini? Situ airnya. So kita nak tunjuk tadi kita dah bancuh fiber. Okay, so saya nak cerita sikit mengenai fiber. Fiber ni ada dua, satu soluble, satu unsoluble. Maksudnya satu larut, satu tak larut. Okay, kalau orang tanya apa maksud dia larut dengan tak larut? Okay, perasan tak bila kita makan sayur ataupun apa-apa fiber, kadang-kadang bila kita buang air besar dia keluar juga sayur sekeping. Terutamanya apa tu? Kangkung. Kan kita macam like keluar sekeping. Macam kenapa ada macam keluar sekeping ni, kenapa tak hancur dalam perut? Sebab fiber ni ada fungsi dia. Mana yang keluar tu macam sekeping ke apa ke, kalau ikut saya natural itu sebenarnya adalah unsoluble. Unsoluble maksudnya dia tidak larut. Okey. Kerjanya yang tidak larut ni kerjanya umpama dia penyapu, dia sapu kita punya Bukan usus. sia-sia tau kita makan tu. Ada kita makan alamak rugi je aku makan keluar semula kan. So contoh saya punya fiber inulin ni perasa dia adalah perasa apple. Okay, so you bayangkan sebiji apple sebenarnya kena makan dengan kulit-kulitnya sekali. Tapi ada orang tak makan kulit dia sebab dia kata tak naklah keras, tapi sebenarnya kulit tu ada khasiat dia seperti penyapu yang akan sapu kita punya usus untuk buang mana-mana toksik yang ada dekat dalam badan. Okay, so kalau kata yang soluble yang isi kat dalam tu yang lembut tu.
Okay, fungsi soluble adalah untuk menyerap nutrien. So bila dia menyerap nutrien, you dapat dah dua-dua. Nampak tak air ni macam dah tak ada situ, ada bawah ni. So Tak larut lah. ini soluble, ini unsoluble. So jangan buang yang ni. Minum sekali. So paling mudah saya kacau balik. Kacau balik. Macam makan asam boy. Ya. Pun dia juga. Ya. Dan minum balik. Dia akan rasa macam ada kasar-kasar sikit seumpama macam kita blend semua sekali apple tu sebiji dengan kulit-kulitnya. Okay. So macam mana nak bancung? Hello. Sangat mudah. Ya, okay. So saya pula bagi untuk Kak As. Okay. Ni boleh Tak tengok. payah ais lah. Oh, ais tapi sejuk kan? Sejuk. Sejuk. So sebaik-baiknya setiap pagi. Okay. Kalau dekat kelab, satu penutup. Saya bagi 3 penutup ya. Wow, 3. Tiga penutup. Dia tak kisah makan satu botol pun tak apa. Ya, betul. Tapi cepat habis je lah. Dia rasa apa Eh, kau? dia rasa yang ini rasanya mandarin. Mandarin memang sedap lah, manis-manis dia sikit. rasa mandarin. Tapi sebenarnya dia bukannya, dia bergantung pada asid dalam badan seseorang rasa dia. Ada yang rasa Ada mandarin, ada mango. ada original. Kalau saya original tu rasa sangat masam. Original dia tak ada tulis sini. Kalau original dia tak ada gambar tu, dia just tulis kosong je. Ni lemon punya flavor. Rasa Bismillahirrahmanirrahim. Kak As minum Melo, saya minum fiber. Dua-dua ni adalah baik untuk kesihatan usus. Memang sedap saya amalkan Sangat sedap. makanan sihat ni. Ramai sedap. Ada masalah sendawa semua. Alhamdulillah. So saya sendiri pun banyak sangat masalah jerawat saya. Siapa-siapa yang kenal saya dah lama selalu tegur macam dia kata kulit dah makin elok sikit. Kau senang tau jerawat nak Betul, hilang. betul. Sebab masalah jerawat saya selalu teruk sebab usus saya dulu tak bersih. So bila minum fiber banyak. So dia sekarang akan kita kurang. buat iklan dah. Anda fikir saya ada masa untuk sakit kepala? Sudah ada je. Okay, so kita nak Ada ucapkan je. selamat datang Kaniyama. Kayana Kupusami. Kan ni pun ambil Herbalife ke? Rasanya ambil juga kot. Saya Boleh tengok cerita, dekat saya share. punya handphone, saya tengok situ ada Latifah Rejab, ada Mazlina Musa, Ramai. ada Rizal Kiraman. Oh. Saya tengok dekat saya punya Tapi sini handphone tak datang lagi, tak naik lagi kan. So Okay. sekarang Ya, kenapa dia tak keluar lagi kat sini? sekarang kita sedang cerita pasal masalah usus. Yang paling kita takut masalah usus tu ialah masalah anxiety kan, menyerang kan. Oh, yelah mungkin Facebook dia lambat sikit load kat sini. Tapi saya nampak sini dah ada Latifah Reja, ada Mazlina Musa, ada Risa. So, welcome everyone. So, hari ni ada Abu Yazid. Coach Abu. Okay, so okay, lagi satu sebenarnya kalau katalah masalah tu ada yang nafas berbau. So ada orang kadang-kadang dia tak nak cakap, kena pada saya dari dulu. dalam. So saya pernah kena pada saya. Apa maksud saya adalah masa saya badan besar, kulit saya teruk apa semua, rupanya nafas saya berbau. Tapi saya tak sedar sebab benda tu dia tak ada bau tu macam patah balik dekat hidung kau sendiri. So nafas berbau tu orang aja. So orang tak beritahu saya kan. Tapi maksudnya kena hati-hati bila you bercakap orang dah mula jauhkan diri sikit. Ada juga macam tu tau. Orang dah mula jauhkan sikit diri sikit. Maksudnya you ada nafas berbau, boleh je buat macam macam tu kan. So itu semua punca daripada perut. So bila saya dah lose weight, kulit saya dah improve balik, baru kakak saya beritahu. Dia kata, lah dulu kau punya mulut berbau, sekarang dah tak ada dah. Ada orang ingat mulut berbau tu lidah. So dia akan macam like ambil burung gigi lidah kan. Sebenarnya nafas berbau tu daripada perut. Toksik ke? Toksik keluar. Toksik banyak kan. Lepas tu dia bawah pun Betul, keluar, betul. atas pun keluar semua. Correct. Lepas tu sendawa lagi. Betul. Secara mudah untuk orang tanya Selesa jadinya badan. untuk orang tanya saya kan, dia kata kenapa boleh jadi macam tu? Saya kata you bayangkan macam ni, saya kata umpama you perak satu benda betul. dalam Tak botol, you perak. Tak payah cerita lah. Sekali you Dah tahu, dah buka, dapat bayangkan dah. kepem bau dia. Selama ni dia selama tu dia dapat sikit-sikit Ya. kan. Tapi bila tiba kritikal itu tu yang jadi macam tu Sama lah juga Tahu. bila you start this program. Maksudnya kan you start ambil fiber, you start ambil aloe, kemungkinan you akan start kentut banyak. Point. Okay. Tak apa, kita sebut ni sebab kita benda ni biasa, betul tak? So minta maaf kalau kata benda ni macam orang tak suka kita nak sebut benda ni lah. Tapi itulah realitinya, you akan kentut banyak. Permulaan you akan rasa bau dia sangat teruk.
Tapi tak semestinya kata Tok Je. Kadang-kadang kita buang air besar pun dia Ya, keluar juga. betul, Kita betul. ikut program ni. Ya, betul. Masa saya dulu ikut program dia Banyak buang air besar. Banyak buang air besar. Hmm. Dia kita akan rasa benda minyak ke apa kan. Tak payah kita nak tengok, kita boleh rasa. Betul? So bila buang air besar pun kalau you kan tengok warna dia sangat betul. sangat gelap warna dia. Itu tandanya badan sudah mula buang toksin. Permulaan kita ambil memang je tak lama pun. Dalam 3-4 hari kita dah ada rasa macam tu. Lepas tu normal dah. So kalau orang tanya kenapa boleh usus saya rosak, so di kat kelab kita akan selalu share benda ni. Punca dia sebab you makan banyak makanan yang berlemak. Betul. Okey, lemak tepung, banyak gula, proses pengawet semua yang makan. Lagi satu stres. Apa tu stres pun sama juga. Stres pun boleh menyebabkan usus kita pun stres rosak. juga. Usus kita pun Ya. stres juga. Usus kita sama dengan otak juga sebenarnya. Otak stres. Usus pun stres juga. Dia macam dia berinteraksi dengan emosi. Bila you stres, you akan rasa perut you macam kejang sikit ke apa ke. Sebab tu kadang-kadang bila dia pening sakit teruk, dia pergi jumpa doktor. Ada setengah kawan-kawan saya masa jumpa dia kata, "Awak tak sakit ni, awak stres je. Saya bagi cuti, rehat." Sebab stres. Dan yang lain tu adalah pencemaran. Sama juga. Asal rokok semua. Asap rokok. Lagi satu, ada setengah orang dia tak sedar yang dia memang banyak tercemar dengan pencemaran. Contoh kalau you kerap pergi kerja naik motor. Naik motor you tak pakai mask, asap kereta, asap semua tu, itu semua pencemaran. You tak sedar yang kita sedut dia masuk dalam perut, rupanya dia merosakkan kita punya usus. Dia membawa radikal bebas masuk dalam badan kita dan memusnahkan sel-sel baik kita. Betul. Tapi kalau orang yang kata ini semua yang kita akan sembangkan dalam kita punya kelab lah. Tapi kalau kata orang tu isap rokok, minum alkohol, itu memang confirm lah. Dah ada. Tadi cakap kita sembang kat kelab kan. Sebenarnya sekarang kita ada buat online kelab. Yeah. Boleh juga dapat ilmu macam ilmu nutrisi macam ni. Melalui Selama online. 21 hari kita akan bagi ilmu yang berlainan, berbeza-beza. Online je. Kadang orang tanya kan kelab kat mana apa semua, tapi Betul. orang tak boleh nak datang kelab, tapi kita ada online. Betul. Online kelab. Ada orang tak boleh datang, kita faham sebab dia kata pagi saya nak pergi kerja dah, balik lewat. Sedangkan kelab nutrisi kita orang buka pagi Pagi saja. je. Sebab kita nak Sarapan. jadikan habit orang sarapan tu sarapan yang sihat. Gaya hidup kita mula pada pagi. Okay, so kalau katalah you tak boleh datang waktu pagi, kita ada good news, kita ada 21 online nutrition club. Yeay! Sekarang ni kita sudah habis sesi yang pertama. Kita ada lebih kurang dekat 35 peserta. Sekarang yang ongoing kita ada 38 peserta. And then seterusnya kita ada 1 Julai semalam. First start. Hari ni hari kedua untuk kali ketiga punya online MC. coaching. Kita ada berapa orang 38 juga macam tu. 38 masuk dalam kita punya online Kita akan MC. buat dah 15 hari. Macam mana kita ambil 21 hari, 21 hari, 21 Correct. hari. Selama 21 hari, tapi kita ada 2 sesi serentak. Betul, 1 betul. Julai dengan 15 Julai. Kita akan bagi topik-topik macam ni. Topik-topik mana apa? Ini usus, ini kalori ni pun penting untuk kita belajar. Ini hari pertama. Ini air. Air paling penting untuk badan kita. Kalau kita ambil macam mana hebat pun produk, kalau kita tak minum cukup air, memang kita tak boleh nak, badan kita tak boleh fungsi. Betul. Badan kita terdiri daripada 70% air. Dan lagi satu, masa bulan puasa dulu kita orang pernah dapat training daripada seorang doktor ni, daripada doktor tu Dr. Hamid Jan. Dia adalah pakar nutrisi. Dia beritahu perut dengan otak sebenarnya berhubung. Orang kata perut otak kedua. Perut otak kedua. Perut otak kedua, betul. Sebab perut otak pertama tu tak pasti kan. Satu. Sebab tu dia kata bila makan jangan makan laju-laju. Dia punya Sebab dia kata nanti perut tak sempat nak hantar signal kepada otak. dah kenyang kan. So bila dia tak sampai signal pada otak, otak akan kata aku tak cukup. Nanti you akan perut rasa macam makan lagi. So menyebabkan kita pun senang overweight, senang menjadi masalah obesity. Okay, so penting sangat kena jaga makan selain daripada kena ambil fiber. Semua sokongan
anjuran saja, sokongan saja. Kita kan mesti melabur untuk kesihatan kita kan. Kalau kita tak melabur untuk kesihatan kita sekarang, insyaAllah kita akan melabur untuk kesakitan kita. Betul tak? Betul. Tapi kenapa ada hospital tu kan? Ada orang kata, oh mahal lah. Dia tak bahagikan benda tu ikut harian. Kalau ikut harian sama je. Kan, Betul. sebenarnya. Tapi cuba sakit lah, lagi terus mahal. Sebenarnya dengan sakit tu dah ada emosi lagi semua. Nah, apa tu nak orang kata nak reverse balik memang susah lah. Kita nak baiki balik semua kita punya organ-organ ni kan. Sebenarnya kita memang kena kata tu melabur dalam kita punya sistem badan. Sebab badan kita mahal kan. Sebab itu kita kena produk. Bukan mahal, produk ni sebenarnya tak mahal pun. Cuma produk ni terbaik. Terbaik betul. Pada saya terbaik. InsyaAllah terbaik pada 40 buah negara di dunia juga. Sedang 94. 94. 40 tahun 94 negara. 94 negara menggunakan produk ni. Betul. Kalau kata ada orang kata ni selamat ke tak selamat ke? Yang beli kat tepi jalan tu lagilah tak ada orang nak iktirafkan dia selamat ke tidak. tidak. Tak komplain sebab tak kena letak. Tu kau rajin tak makan dah kan. Kita kena letak harga. Macam ni je. Tapi apa pun. Tak yang tu berani pula makan. Kan? Jadi amalan turun-temurun ni kan benda baru pada dia orang. Tapi kan apalah salahnya kita umat Islam. Dah kempen dah. Memanglah dari barat. Tapi kau orang tak payah nak cong banyak sebab telefon ke apa semua dari barat sebenarnya kan. Ini walaupun dari barat tapi kita ambil yang baik. Kita jangan ikut yang buruk. Orang semua orang ada buruk baiknya. Pandai-pandailah kita memilih kan. Kak sangka yang shit tu Kak. Tapi ini adalah pilihan terbaik saya untuk kesihatan saya. So ini adalah set untuk kepada ini set untuk masalah usus saya. Masalah usus ya. Ini set kepada orang yang ada masalah usus. Yang tadi saya kata asyik terkentut-kentut je, asyik sendawa je, perutnya selalu kembung, rawat tak surut-surut. Ini set untuk anda. Ini untuk bukan cuci lah, untuk dia mengurangkan keradangan. Mengurangkan keradangan. Dan juga sebenarnya dia ada protein. Ada protein. Ini untuk menambah fiber. Ini dia fiber. Memperbanyakkan bakteria baik dalam badan. Untuk cuci dalam usus. Yes. Umpama berus dan juga sponge masuk dekat dalam usus kita. Ini pula dia punya nutrisi. Kita dah basuh-basuh, kita letak dengan ni lah, kita bagi vitamin yang cukup untuk badan kita. Umpama nak gilat badan. Bagi tenaga semula. Boleh tahan kenyang 4 jam. Paling penting sebenarnya semuanya sedap. Yang sedap sebab kita punya F1 Shake ada 6 flavor. Sebenarnya dia makanan. Ni pun bukannya ubat langsung. Dia adalah makanan. Kita punya suara kuat sangat tadi. Ada orang intai. Ada orang intai. Ini adalah makanan. Nutrition dia adalah makanan, bukan ubat kurus. Ya, correct. Boleh makan banyak-banyak. Tapi bonusnya? Bonusnya kurus, sihat, kulit flawless, lagi apa lagi? Aktif semua, insyaAllah dapat. Yes. Tak rugi orang kata melabur untuk kesihatan kita. Betul. Paling penting dia sedap. Bila sedap kita rasa tenang, release stress. You rasa happy. Orang kata, tapi dengan Herbalife kau tahu apa yang best? Taklah perasaan muka cantik, tapi kita rasa kita fresh. Tapi dalaman kita pun boleh membuang hari-hari. Orang kata kan, bukan macam kita pun pentingkan cuci kulit, muka cantik dah, bersih flawless. Tapi tak membuang. Ya, betul. Masalah membuang. 3 hari sekali tak buang, kau dah rasa. Cuba Kak Az ingat balik yang kau dah rasa pengsan. Najib cakap tu. Najib cakap tu apa? Najib cakap macam tu lah. Dia kata, sama juga Dr. Idros tu cakap macam tu. Dia kata, muka cantik, flawless, semua licin tapi tak membuang 3 hari. Apa kau rasa? Kau rasa? Stres. Kau rasa aku ada rasa untuk pening kepala sekarang. Masa tu saya ada tengok. Saya rasa semua orang ramai, semua orang kena Najib Asadok. Kan ada semua orang kena Najib Asadok. Dia kata, anda bayangkan jika anda tak boleh membuang selama berapa minggu dia kata? Berapa hari? 3 hari dah cukup dah. Setiap hari dia kata setiap hari anda tak membuang air besar, dia kata bayangkan dalam masa setahun 2 tahun lagi anda akan pakai pampers. Macam mak ai. Tapi betul dia cakap tu. Betul dia cakap tu sebenarnya. Kalau kita tak jaga nanti kita boleh pakai pampers. Maksudnya saya pernah baca satu artikel. Okey, nak cerita sikit lagi sebelum kita habis Saya pernah baca satu artikel di China seorang lelaki ni
dia tak buang air besar dalam beberapa hari yang lama menyebabkan dia lumpuh. Boleh Yes. Sebab dia punya stool ataupun dia punya najis dia dekat perut dia tak keluar daripada usus dia menyebabkan saraf dia rosak. Memang seksa. Menyebabkan saraf dia rosak dan dia lumpuh. So doktor terpaksa buat operation. Jadi jangan sampai tahap begitu baru kita nak cari solution. Sayangilah usus anda. Memang sekarang. saya patut sayang usus anda. Betul. Janganlah orang kata berkira untuk usus kita. Betul. Kita nak apa tu sedapkan tekak kita je dengan kalori-kalori yang bukan-bukan ni. Bukan tak bagus, taklah memboikot semua ni, makan juga. Saya pun makan juga. Kita Kadang mesti tu. utamakan yang utama. Tapi tak kerap lah. Betul, tak kerap macam dulu. Tapi hari-hari saya adalah shake untuk pastikan perut saya dapat liquid. Dulu saya pun penggemar kari pap. Sekarang masih lagi penggemar nasi lemak. Tapi seminggu sekali adalah saya makan macam tu. Hari-hari saya sarapan dengan Herbal Nutrition Shake. Yes. Dan remember ya, topik kita hari ni adalah mengenai kenapa selalu sendawa, kenapa perut kembung, kenapa tu. So masalahnya adalah kerana kebanyakan orang dia tak cukup fiber. Siapa ada masalah yang tu, bolehlah kita try ni. Betul. Orang kata kan, petua-petua tu boleh. Tapi orang kata kita tak boleh tahan lama. Kita tak boleh nak gunakan sepanjang hayat kita. Macam ni sebab dia sedap, sebab itu kita boleh gunakan selama-lamanya. Orang kata kalau memula je mahal, kita boleh dapat harga murah sekiranya kita tahu cara yang betul. Okay. So kita nak wrap up dah ke? Boleh lah. Kita nak wrap up dah. Kita nak gerak dah sebab pukul 12 kena makan. Jangan lewat. Semua orang kena makan. So kena makan on time. Makanan ni betul. Ya, correct. So sebelum tu saya nak beritahu dulu, kita lupa nak cerita ya, melalui pemakanan yang macam ni, saya sendiri turun 8 kg dalam masa 2 bulan. Dan saya kekal selama 13 tahun. Saya pula saya tak target nak kurus sebenarnya. Tapi turun juga 12 kilo. Tak tahu 12 kilo. Tak tahu bila dia terjadi 12 kilo tu. Yang saya ingat, saya tak ingat lah. Memang saya tak target pun. Yang saya tahu, saya dah turun 2 kilo, okey, saya dah suka hati. Dan saya teruskan je perjalanan baru saya, hidup sihat. Tapi yang paling kata ialah saya dah jadi saya sekarang. Dulu saya tak tahu bercakap. Dulu saya, orang kata saya sombong. Dulu orang kata saya polis. Ya, polis. Polis tu maksudnya tegas sangat lah. Tegak, bukanlah gah lah, badan gah. Badan besar. Malu lah. Okay. Siapa Rosman Brother? Rosman Brother pun orang Habelah juga, katanya dia duduk di orang Habelah. Rosman Brother. Saya tak ingat Kepahang mana. Kemayan kot kalau tak silap. Tapi tak kenal lah. Tapi kawan lah. Okay, so nanti siapa yang tengok ni, mungkin ada yang tengah makan tengah hari tak sempat nak tengok kita punya live. Cerita pasal fiber, pasal usus. Kenapa kita asyik sendawa je. Sekarang Alhamdulillah saya dah tak sendawa lagi dah. So you all kena remember, bila perut tu diperam terlalu lama, sekali you buka penutup dia akan kepup, terbuka, baunya keluar, nafas you rasa tekak, rasa kering. Masalahnya kalau dia kepuk sekali tak apa, dia kejap-kejap dia kepuk. Sekarang bila kita ambil ni, dia kepuk terus. Betul. Dah clear semua. Sebab tadi kita orang sudah sembang-sembang, ada kelab-kelab member datang pagi-pagi tadi. Saya kata, kentut pun ada sembelit tau. Saya kata, dia kata ada ke? Saya kata ada, sebab ada orang tak boleh nak kentut. Dia akan rasa perut dia sangat-sangat tegang. Dia orang kata nak keluar ke atas tak boleh, nak keluar ke bawah bawah tak boleh. Betul. Dia kaku tau, dia kaku. Dia tegang, dia akan rasa sakit lah. You boleh rasa sakit. You akan rasa sakit otot. Tak payah nak cakap dah macam tu. Zulkarnain. Zulkarnain kawan sekolah. Apa khabar Cik Zulkarnain? Zulkarnain je orang panggil dia. So so kita dah tunjuk dah tadi. Lagi sekali kita nak tunjuk sebelum kita wrap up. Ini adalah set program. Kita panggil program ya. Sebab kenapa program? Sebab kita tak jual ni saja. Sebab didatangi dengan coach. Yes, coach. Coach akan dapat sekali bila you dapatkan program ni. Dan coach tu bukan all in one.
And then coach tu bukannya coach yang macam sehari 2 hari tau. Ya, Coach tu you boleh dapat sebenarnya. selama bertahun-tahun dengan dia. Macam-macam yang kita boleh belajar Betul, untuk macam boleh belajar. sihat melalui pemilihan pemakanan yang betul. Dulu saya nak cakap kan, apa benda panjang sangat ni. Sihat melalui cara pemilihan pemakanan yang betul. Kalau apa ya, Hafiz cakap tadi, kalau nak ikut program ni tak boleh datang kelab, boleh join kita punya online nutrition club. Kalau di sekitar sini boleh je datang. Yes, online nutrition club. Sekarang dah banyak online, kita online je lagi senang. Tapi kalau katalah first time macam saya naklah jadual dia, saya nak timbang lah, saya nak buat analisa, boleh juga. Boleh buat experiment pun boleh. Yes, kita ada semua tu. Alright. Okay. So thank you Alright, everyone. alright. Siapa yang menonton kita pada hari ini, hari 2 hari bulan, hari Khamis, ada apa Khamis. sebenarnya? Ada apa? Tak ada apa-apa ya? Tak apa-apa. Okey. So Hari yang gembira saja. Hari yang gembira saja, hari yang sangat menarik, hari yang hebat. Everything is good. So jemput anda datang ke Nutrition Club dekat Taman Melawati, boleh jumpa dengan coach, dapatkan analisa kesihatan consultation. penciuman. Yes, free. Okay. So untuk next round, sebab kita dah running dah, untuk next round kita akan start 15 hari bulan 15 hari online bulan. Nutrition Club. Sebelum tadi kita ada preview 3 hari sebelum tu. Nanti kita war-warkan. Okay. Tariknya. So boleh PM pada kita orang akan masukkan you pada free preview 3 hari. You akan tengok dapat banyak info. Sangat banyak manfaat dah. Susah nak cari kat luar. Siapa yang nak bagi kita meal plan percuma? Siapa nak kirakan kalori kita? Tak pun Kak, saya rasa kita tak nampak orang komen ke apa. Nampak kot ni. Kita apa? Siapa nak bagi meal plan kita? Betul. Siapa yang kita nak tanya betul tak aku makan ni? Kita kan nak sihat. Jadual makan. Pemilihan pemakanan yang betul. Mesti ada coach. Itu dah tujuannya coach. Betul. Oh baru nampak. Hari ini 2 hari bulan. Yeah, thank you. Alhamdulillah, amin. Okay, so okay, itu saja everyone. So thank you. Jumpa Mina. Ya, kami akan sharekan video ni. So boleh tulis nanti apa topik yang korang nak kita orang share. Thank you you. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Bye.